guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Ini dia berita yang menggempakan seluruh rakyat Malaysia. Akhirnya, ya, seorang remaja yang mempunyai penyakit sindrom Down yang diabaikan dan juga diderah mendapat pembelaan selepas perbicaraan demi perbicaraan dilangsungkan. Sahabat-sahabat semua, akhirnya individu yang dibicarakan ini dipenjarakan selama 12 tahun. Dan juga ini telah pun disahkan oleh mahkamah dan juga menjatuhkan bersalah kerana abaikan dan juga mendera bela. Jadi ini adalah antara berita terkini yang hangat di media sosial, ya, apabila akhirnya, ya, remaja sindrom Down ini yang juga dikenali sebagai Bella telah pun mendapat pembelaan yang sewajarnya. Jadi ini adalah update terkini yang mana kes dera Bella Siti Bainun dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Oh, terbaik akhirnya, ya, selepas sekian lama perbicaraan ini berlaku. Akhirnya pengasas rumah bonda dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun selepas disabit kesalahan atas 2 pertuduhan, yaitu mengabaikan dan juga mendera seorang remaja sindrom Down yang dikenali sebagai Bella. Mahkamah Session di Kuala Lumpur pagi tadi menjatuhkan hukuman berkenaan terhadap Siti Bainun, ya, Razali dalam kes penderaan ke atas gadis berusia 13 tahun itu. Hakim perbicaraan Izralizam Sanusi memerintahkan hukuman itu berjalan mulai hari ini. Dia menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun bagi pertuduhan pertama dan 12 tahun bagi pertuduhan kedua. Hakim memerintahkan Siti Bainun melakukan khidmat masyarakat selama 200 jam selepas selesai hukuman penjara. Oh, itu dia. Dan juga Izralizam juga turut memerintahkan tertuduh untuk menandatangani bon berkelakuan baik selama 5 tahun. Sambil Siti Bainun melihat dari kandang tertuduh, Izralizam memutuskan bahawa hukuman mengambil kira hasrat Parlimen untuk menghapuskan masalah sosial pendarahan kanak-kanak melalui mahkamah. Hakim menegaskan bahawa Parlimen telah meluluskan pindaan Akta Kanak-kanak 2001 untuk mengukuhkan hukuman maksimum yang boleh dikenakan oleh Mahkamah Jenayah apabila berjaya disabitkan atas pengabaian dan juga penderaan kanak-kanak. Tambah lagi, pindaan itu menunjukkan hasrat Parlimen untuk memastikan kesalahan sedemikian dikenakan hukuman berat jika disabitkan kesalahan oleh mahkamah, katanya lagi. Izralizam juga berkata bahawa kanak-kanak terdedah dan tidak berdaya serta bergantung kepada masyarakat untuk dilindungi. Justru hukuman undang-undang yang tegas harus dikenakan kepada pesalah yang menyebabkan kemudaratan kepada kanak-kanak itu. Kepentingan awam mesti dipertimbangkan dalam kes ini. Kecederaan Bella serius dan meninggalkan parut pada diri dan juga fizikal. Apa yang dilakukan oleh tertuduh terhadap Bella adalah kejam dan wajar dikenakan hukuman berat bagi mengingatkan tertuduh dan masyarakat di luar sana bahawa kesalahan ini tidak boleh dilakukan sama sekali. Tertuduh merupakan seorang aktivis yang terlibat dalam kebajikan kanak-kanak. Dia sepatutnya tahu lebih baik dan bukannya melanggar amanah yang diberikan kepadanya, kata hakim sambil melihat Siti Bainun dari kandang tertuduh. Izralizam juga akan memutuskan petang ini sama ada membenarkan permohonan pasukan pembela untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman sementara menunggu rayuan mereka ke Mahkamah Tinggi. Notis rayuan difailkan selepas hukuman dijatuhkan. Semasa membaca penghakiman sebelum ini, apabila mendapati tertuduh bersalah, Izralizam memutuskan bahawa keterangan Siti Bainun dan saksi pembelaan lain hanyalah hearsay kabar angin, terutamanya berhubung dakwaan bahawa kecederaan Bella berpunca terkena air panas dan bukannya didera. Hakim menyatakan bahawa bukti di mahkamah menunjukkan bahawa kecederaan pada Bella adalah lebih lama berbanding dakwaan kejadian terkena air panas pada Mei 2021. Dan ini menunjukkan bahawa kejadian terkena air panas itu tidak pernah berlaku, kata hakim itu sambil menambah keterangan lisan yang diberikan oleh tertuduh yang berusia 31 tahun itu dan 7 saksi pembelaan lain tidak boleh dipercayai atau diterima oleh mahkamah perbicaraan. Semasa mengemukakan hukuman, Peguam Bella Bainun Farhan Maruf merayu hukuman ringan tanpa penjara kerana tertuduh dikatakan telah insaf dengan kejadian itu. Peguam itu menambah bahawa sekiranya Siti Bainun dijatuhkan hukuman penjara,
Dia merayu untuk tempo tahanan yang singkat kerana kemudahan penjara semasa tidak dapat menampung seseorang seperti fizikalnya, Siti Bainun. Ini disebabkan saiz yang besar dan masalah kesihatan. Hukuman penjara yang panjang akan menjejaskan kesihatan tertuduh, kata Farhan. Bagaimanapun, timbalan pendakwa raya Zahidah Zakaria memohon hukuman untuk pencegahan kerana Siti Bainun mengkhianati amanah terhadap Bella dan masyarakat untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengasuh kanak-kanak. DPP menegaskan bahawa kecederaan Bella adalah serius dan meliputi sebahagian besar badannya. Parut akibat kecederaan adalah kekal dan akan kekal bersama Bella sepanjang hayatnya, kata Zahidah. Izzarizam kemudiannya menangguhkan prosiding buat sementara waktu untuk memutuskan hukuman yang akan dikenakan terhadap tertuduh. Pihak pendakwaan memanggil seramai 22 saksi pada peringkat pendakwaan perbicaraan yang bermula pada 30 Mac tahun yang lalu. Antaranya adalah bekas penghuni rumah bonda Yasmin Nahar Muhammad, pakar psikiatri, ya, Dr. Wan Asikin Wan Azlan, penolong pengurus sebuah syarikat swasta, Zurianti Sudin, dan juga pakar bedah plastik Dr. Salmi Muhammad Syukur. Pada 24 November tahun lepas, mahkamah memberitakan Siti Bainun membela diri atas kedua-dua pertuduhan itu selepas mendapati pihak pendakwa raya berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Siti Bainun pada akhir kes pendakwaan. Siti Bainun didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah unit kondominium di Wangsa Maju antara Februari dan juga Jun 2021. Pertuduhan didakwa mengikut Seksyen 31 dalam kurungan 1 dalam kurungan Akta Kanak-kanak 2001 yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun atau denda 50,000 atau kedua-duanya jika sabitkan kesalahan. Wow, sahabat-sahabat semua, di mana ya sikap tanggungjawab amanah yang sepatutnya diberikan itu, tapi lain pula yang dilakukan, sahabat semua. Apa yang dilakukan mengabaikan tanggungjawab tersebut, dan yang paling teruk adalah mendera ya remaja sindrom Down ini, sahabat-sahabat semua. Ini adalah satu perkara yang tidak boleh diterima pakai, dan kita bersyukur ya pembelaan ya hak ya bela ini telah pun dilaksanakan di mahkamah hari ini apabila tertuduh yaitu Siti Bainun ini telah pun dijatuhkan hukuman 12 penjara, sahabat-sahabat semua. Ini adalah setimpal dengan apa yang dilakukannya. Walaupun ya kita dapat lihat ya kesannya itu kepada mangsa dera ini memang akan berkekalan di tubuhnya ya. Namun sekurang-kurangnya ya pembelaan telah pun dilaksanakan di mahkamah pada hari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi ini apa yang saya ingin nyatakan. Saya sangat setuju ya mahkamah hari ini menjatuhkan hukuman kepada tertuduh yaitu Siti Bainun dengan kelakuan dan juga apa yang dilakukannya terhadap remaja sindrom Down ini. Bagaimana pula dengan pandangan anda? Adakah anda juga bersetuju dengan keputusan daripada mahkamah yang menyabitkan Siti Bainun bersalah dan juga dipenjarakan 12 tahun? Anda boleh berikan komen anda, tapi beri komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walauntit apabila memberikan komen penuh dengan hasutan kebencian, fitnah dan tuduhan yang tidak berasas. Alright, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orek The Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.